Saya rasa bolehlah Menteri jawab. Selepas 3 orang ni lah. Ya. Saya tak habis lagi. Tak habis cakap lagi Mas. Selepas 3 ahli parlimen ni, Bandar Kuching, Sibuti dan Bukit Bendera, lepas Menteri menjawab. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk berbahas. Perkara pertama, masuk pembangunan butiran 10-00200 yang mengenai komputeran lembaga hasil dalam negeri yang melibatkan 104,350,000. Saya ingin tahu, ini adalah satu peruntukan yang akan digunakan dalam tahun depan untuk pengkomputeran kan itu LHDN. Nah, kenapa satu jumlah yang begitu besar yang diperlukan? Kita tengok tahun lalu hanya 13 juta saja. Tahun ini 2012 hanya 13 juta saja yang diperlukan, dan tahun sebelum tahun 2011 hanya 7 juta diperlukan. Kita semua tahu itu office LHDN telah equip dengan komputer. Kita pun boleh buat e-filing, semua sudah siap ada. Kenapa ada satu jumlah peruntukan yang diperlukan di tahun depan? Ya, bukan 1 juta, 2 juta, yang adalah 104,350,000. Ini perkara pertama. Saya haraplah yang berhormat Timbalan Menteri boleh beri kita angka-angka yang terperinci dan apa-apa program yang akan dilaksanakan yang akan memakankan itu 100 lebih juta untuk pengkomputeraan. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah bekalan 11-02-05-00 butiran 02-05-00 yang mengenai subsidi gas cecair. Datuk Pengerusi, saya telah sebut beberapa tahun lalu, saya ada sebut dalam Dewan ini mengenai NGB, sama ada kerajaan berminat melaksanakan itu NGB, sistem NGB di natural gas vehicle di Sarawak. Dan pada masa itu jawapan yang diberi kepada saya adalah bahawa ia terpulang kepada Petronas, sama ada Petronas beranggap sama ada ia profitable untuk melaksanakan NGV, umpamanya untuk taksi. Kita semua tahu taksi di Semenanjung Malaysia pakai natural gas. Tetapi di Sarawak, saya percaya bahawa di Sabah juga tak ada natural gas vehicle untuk taksi. Boleh jelas sikit saja. Pulau Pinang pun tak ada. Pulau Pinang pun pulau tak ada. Tiada di pulau. Dalam Pulau Pinang pun tak ada. Saya berangkat ini satu keadaan yang amat pelik dan juga bahkan yang pun merupakan satu ironi yang besar kerana Sarawak merupakan negeri pengeluar natural gas yang terbesar yang telah menyumbang kepada negara kita berbilion-bilion tiap-tiap tahun. Tetapi rakyat di Sarawak, di tempat yang mengeluarkan itu natural gas, tidak dapat menikmati itu NGV. Kuching, sila minta laluan sekejap. Kuching, tadi YB Kuching sebut tentang peruntukan yang tidak seakan-akan tidak seimbang. Sarawak mengeluarkan gas asli tetapi tidak diberi pertimbangan yang setimpal. Saya pun rasa ada beberapa perkara yang tersebut dalam bekalan 10, 11, 12 tu, terutama sekali bagi one off payment. Saya pun kurang pasti, saya nak tanya Kuching.
one off payment seperti di bawah butiran 111,500 project commercial off the shelf. Project commercial off the shelf. Oleh kerana peruntukan tu agak besar, 71 juta ringgit, tetapi penjelasan lanjutan penerangan tu tak ada. Saya tak tahulah ini one off tu sama ada ia sama dengan zaman Tengku Razali ataupun zaman Daim Zainuddin tu ada banyak off budget agency perbekalannya. Jadi saya nak tanya Kuching, bagaimana yang Kuching ataupun Sarawak tu dianaktirikan dari segi pengeluar gas asli, tetapi ada projek-projek sebegini, commercial off the shelf, diberi 71 juta ringgit dalam setahun. Dan dalam pada itu saya rasa juga ada ketidaksaksamaan di mana pemberian kepada Johor Corporation sebanyak 50 juta ringgit, sedangkan pemberian kepada Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang hanya 1.5 juta ringgit saja. Banyak yang jauh berbeza. Bagaimana dia punya prinsip keadilan dan juga kesaksamaan tu? Ya, saya terima baiklah atas soalan begitu, soalan jelutong. Tapi saya lebih baiklah saya biarkan kepada yang berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab kenapa ada perbezaan begitu, kenapa ada layanan yang berlainan dengan di antara Sarawak dengan Semenanjung Malaysia sini. Tapi untuk isu ini taksi NGV taksi, kita sudah lama tunggu sistem ini diamalkan di Sarawak, dan ia akan, kalau dilaksanakan, ia akan menjimatkan itu para pemandu taksi beratus-ratus ringgit setiap bulan. Dan saya haraplah kerajaan jangan lihat dari sudut itu Petronas, tetapi dari sudut pemandu taksi, dari sudut itu rakyat Sarawak. Dan perkara ketiga yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai itu tugas Bank Negara dan tugas Kementerian Kewangan untuk memberi perlindungan kepada pelanggan bank. Apakah perlindungan yang diberikan kepada pelanggan bank atas tindakan bank untuk mengenakan interest yang saya akan sebut itu excessive interest yang begitu banyak atas itu pelanggan mereka. Saya berilah satu contoh yang saya telah bawa itu satu kes kepada Bank Negara, satu aduan daripada pelanggan OCBC Bank. OCBC Bank itu nampaknya Bank Negara tidak buat apa-apa, tidak ambil tindakan yang aktif, dan pelanggan itu namanya Lai Atun. Dalam tahun 2007 dia pinjam 154,000 daripada OCBC. Interest yang dijanji dalam surat perjanjian adalah BLR, Base Lending Rate, minus 1.25%. That is the prescribed rate. Default rate yang disebut dalam surat perjanjian loannya ialah prescribed rate plus 1%. Dan dia bayar dari 2007 hampir tahun ini, tiap-tiap bulan dia ada bayar. Ada beberapa bulan dia default, tidak bayar, dan selepas itu dia ambil duit daripada EPF untuk bayar balik. Itu tak ada outstanding. Bulan Jun dia pergi ke bank, OCBC Bank, dia tanya, selepas bayar 4 tahun lebih sampai 5 tahun sudah, tanya berapa bakinya itu pinjamannya. Dia pinjam dulu 2007 154,000. Selepas bayar 5 tahun, dia masih utang itu bank 157,000. Lebih banyak daripada itu amount yang dia pinjam. Dan dia sudah, jumlah yang dia bayar adalah lebih kurang 51,000. Dan saya tulis surat kepada OCBC.
Tanya apa sebabnya. OCBC kata, kerana dia sudah default 2-3 bulan, mereka review the whole interest rate sampai ke BLR plus 2.5%. Nah, ini bukan satu kes saja. Ada 2-3 kes tahun ini saya terima. Dan saya ingin tahu, apakah itu tindakan aktif yang boleh Bank Negara dan Kementerian Kewangan ambil atas aduan sebegitu ini. Sama ada bank-bank sebegitu semacam OCBC ada satu program mereka untuk mengenakan excessive interest terhadap pelanggan-pelanggan mereka, kerana kebanyakan orang mereka tak akan cek itu statementnya tiap-tiap bulan. Tapi selepas beberapa tahun baru kena tahu itu bank telah exploitkan mereka. So saya ingin Timbalan Menteri beri kita satu penjelasan apa yang boleh dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh kerajaan atau bank negara atas tindakan-tindakan bank sebegitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Buti.